Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap kamu semua sihat dan gembira di samping keluarga tersayang. Hari ini, kamu bersama cikgu akan mempelajari mata pelajaran Pendidikan Seni Visual Tingkatan 3 KSSM Pendidikan Khas. Okey. Tajuk yang cikgu pilih ialah seni halus. Seni halus ni anak murid, banyak cabang dia. Cikgu punya pilih satu sahaja, iaitu teknik catatan. Jom kita tengok standard pembelajaran. Cikgu harap selepas kamu mempelajari pada hari ini, kamu boleh yang pertama 4.1.1 menyatakan maksud catatan. 4.1.2 menyenaraikan alat dan bahan dalam aktiviti mencatat. 4.1.3 mengetahui tentang teknik-teknik catatan. 4.1.4 penghasilan karya. Baik, kita tengok objektif pembelajaran pada hari ini. Di akhir pembelajaran, saya harap kamu dapat yang pertama, menyatakan maksud catatan. Yang kedua, mengenali pelbagai jenis media catatan. Yang ketiga, mengetahui teknik-teknik catatan. Seterusnya, murid-murid, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita, cikgu suka untuk memberi pengenalan catatan. Apa itu catatan? Kamu tahu apa itu catatan? Belum lagi kan? Sekarang cikgu akan memperkenalkan apa itu catatan. Catatan merupakan perbuatan meletakkan pigmen pewarna terlarut dalam pelarut dan ejen pengikat ataupun gam kepada permukaan seperti kertas, kanvas atau dinding. Ini dilakukan oleh pelukis. Takrif ini digunakan terutamanya jika ia merupakan kerjayanya. Manusia telah melukis 6 kali lebih lama berbanding penggunaan tulisan. Satu lagi, catatan ialah proses menghasilkan seni dengan menggunakan bahan pewarna atau cat yang disapu ke atas sesuatu permukaan yang rata. Aktiviti catatan membolehkan seseorang menyedari serta dapat merakamkan kesan cahaya pada bentuk, rupa serta susunan yang terdapat pada alam sekitar. Seterusnya, kita lihat sejarah catatan. Sejarah catatan tidak ada dalam buku teks ya anak murid, tapi cikgu ajar hari ini sekadar pengetahuan sahaja. Jom kita tengok sejarah catatan. Sejarah awal catatan bermula pada zaman Yunani Purba. Oh, dah lama tu. Jadi pada zaman ini, mereka menggunakan bahan-bahan terbuang ataupun bahan-bahan semula jadi yang boleh didapati di sekeliling mereka untuk dilukiskan di dinding gua. Seterusnya kita tengok zaman Renaissance abad ke-14 hingga 16 merupakan zaman kemuncak. Pelukis yang terkenal pada zaman ini ialah Leonardo da Vinci dengan lukisannya Mona Lisa. Seterusnya zaman Barok dan Rokoko abad ke-17 hingga 18. Seterusnya, zaman Romantik dan Impression abad ke-19 mengutamakan gaya Impresionisme, Ekspresionisme dan Kubisme. Dan yang terakhir sekali, zaman seni moden abad ke-20 mengutamakan gaya Surrealisme. Baik, anak murid, kita tengok contoh lukisan catatan yang termahal di dunia ya anak murid. Okey, kita tengok Mona Lisa. Ini lukisan 10 yang termahal di dunia. Harga dia ialah
Oh, mahalnya. 670 juta US dollar. Bukan ringgit Malaysia ya, nak murid? US dollar. Kalaulah cikgu kaya macam ni. Baik, kita tengok pelukis dia. Leonardo da Vinci. Macam mana rupa Leonardo da Vinci? Oh, janggut sampai ke dada. Putih. Handsome orang dia. Okey. Seterusnya, kita tengok 4.1.2 maksud catan. Catan bermaksud, catan merupakan hasil seni bahantara warna pada permukaan yang rata seperti bahan legam seperti kertas atau kanvas. Catan biasanya dihasilkan dalam bentuk dua dimensi sahaja. Bahan warna yang biasa digunakan untuk menghasilkannya ialah cat air, cat minyak, poster color atau akrilik. Catan juga membolehkan seseorang artis meluahkan perasaan dan merakamkan pemikiran melalui image visual yang diterjemahkan dalam bentuk nyata atau abstrak. Okey, itu maksud catan. Seterusnya kita lihat 4.1.3 menyenaraikan alat dan bahan dalam aktiviti mencatan. Kita tengok ya. Okey. Yang pertama, bahan warna yang biasa digunakan ialah cat minyak, cat air, poster color, cat tempera atau akrilik. Cikgu tahu, ada di antara cat-cat ini kamu tak pernah langsung guna. Kamu hanya menggunakan poster color. Okay, yang kedua, berus lukisan atau medium lain boleh digunakan bagi menghasilkan karya catan yang menarik. Bahan pewarna dari tumbuh-tumbuhan seperti kunyit, pinang, inai, senduduk juga boleh menghasilkan catan yang sangat menarik. Baik, di sini cikgu akan bagikan contoh-contoh bahan-bahan dalam teknik catan. Kita lihat ya. Pertama, berus lukisan. Berus lukisan pun ada pelbagai bentuk ya, anak-anak murid. Yang kedua, kita tengok cat minyak. Macam mana rupa cat minyak? Ini boleh didapati di kedai-kedai ya. Okey, yang ketiga, kita lihat pisau pelet. Pisau pelet ni hanya orang yang mahir saja boleh menggunakan pisau pelet. Cikgu pun jarang menggunakan pisau pelet. Okey, yang kita tengok yang keempat, cat poster. Ini yang kamu selalu gunakan. Bancuh, memang popular di sekolah. Okey, seterusnya cat akrilik. Cat akrilik. Okey, ini bahan-bahan yang mahal lah. Cat akrilik ni mahal ya. Okey, kita tengok seterusnya media catan. Kita tengok cat air. Definisi cat air. Cat air ialah bahan warna dalam karya cat air, ialah pewarna dalam bentuk kek atau cube. Ia bersifat lutsinar, lembut dan boleh dibuat legap sekiranya cat air dari tiub. Cat air akan menjadi tebal sekiranya disapu berlapis-lapis. Bahan tara yang digunakan ialah air. Kertas yang digunakan ialah kertas cat air. Berus yang sesuai adalah jenis yang lembut dan bersaiz antara 0,00 hingga 14. Pelet juga digunakan untuk membancuh warna. Sebuah bekas seperti gelas diperlukan untuk mengisi air bersih dan untuk mencuci brus. Ini akan kita gunakan bila berada di dalam kelas. Ini komen ya. Baik, kita tengok cat poster. Cat poster boleh didapati dalam tiub atau botol. Ia mengandungi pengilat larut air dan bersifat legap. Bahan tara yang digunakan adalah air dan berus yang digunakan adalah sejenis yang lembut dan keras. Manakala kertas daripada sejenis cartilage yang tebal dan permukaan licin. Seterusnya kita tengok bahan catan, iaitu cat minyak ya. Okey, cat minyak merupakan pewarna atau pigmen dalam bentuk tiub. Bahan pengilat, minyak linsit atau mencair dan memekatkan cat. Bahan tara terpenting. Ciri-ciri bersifat legap, licin dan berkilat atau kasar dan berjalinan terpulang kepada teknik yang digunakan. Seterusnya kita tengok cat akrilik. Diperkenalkan pada tahun 1940-an, terbuat daripada plastik berbasis polietilin yang akan mengeras ketika kering. Ini tak semua orang tak pandai guna ini. Okey. Baik, cat sintetik ini cepat kering dan sesuai dengan teknik glazing, hard edge dan impasto. Bahan tara dia ialah air, teknik dan proses sama dengan catan cat minyak. Baik, cat tempera. Apa itu cat tempera? Pewarna dalam bentuk tiub dan serbu, pengilat, kuning telur, okey, bahan tara air.
Ciri-ciri lut sinar hampir lembut, sama seperti catatan air di atas kertas, akan memberikan kesan seperti catatan cat minyak jika pada permukaan keras dan tebal. Alatan berus pelbagai saiz dan jenis lembut atau keras serta tempat pembancuh warna, kertas, kertas tebal, kain, kanvas, papan dan sebagainya. Okey, teknik catatan. Teknik catatan ada teknik dia ya, anak-anak murid. Kita belajar yang pertama, basah atas basah. Apa maksud basah atas basah? Sapuan warna cair di atas permukaan kertas yang basah. Yang kedua, basah atas kering. Sapuan warna basah di atas permukaan kertas kering untuk menghasilkan separa legap. Kering atas basah, sapuan warna terus daripada tiub ke atas permukaan kertas yang dibasahkan. Dan yang keempat, kering atas kering. Sapuan warna yang pekat ke atas lapisan permukaan yang kering untuk menimbulkan kesan jalinan. Seterusnya, kita tengok contoh-contoh catatan. Okey, catatan cat air. Okey, ini bunga, motif bunga. Okey, catatan cat akrilik, abstrak ya. Tak semua orang boleh menguraikan apa maksud lukisan abstrak. Okey, kita tengok catatan cat air lagi, iaitu pemandangan. Okey, catatan cat minyak, iaitu pemandangan. Ini menggunakan cat minyak ya. Cat minyak dia nampak lebih shining ataupun berkilau. Seterusnya kita tengok teknik penghasilan catatan. Teknik pointillisme. Teknik pointillisme ni bermaksud diaplikasikan melalui teknik titik secara berulang-ulang dengan menggunakan hujung berus dalam kedudukan menegak. Okey. Teknik glazing. Teknik glazing iaitu menggunakan cat minyak dengan sapuan berus secara bersahaja untuk mewujudkan kesan warna yang licin dan berkilau. Teknik scumbling. Okey. Menggunakan berus dimulai dengan warna gelap yang ditindan dengan warna cerah serta terkawal untuk menimbulkan kesan lut sinar. Okey, anak murid, jangan lena ya. Tengok apa yang cikgu sampaikan ni. Okey, cikgu tengok ada yang lena dah tu. Okey, kita tengok seterusnya hard edge. Hard edge menggunakan masking tape untuk memisahkan warna agar karya seni catatan kelihatan kemas, tepat dan terpotong-potong. Seterusnya yang terakhir, teknik impasto dan teknik ala prima. Okey, pelik-pelik nama ya. Tapi kalau jika kiranya kita mahir dengan teknik-teknik ini, kita akan menghasilkan catatan yang tercantik. Impasto. Impasto maksud dia menggunakan warna cat minyak yang diambil terus dari tiub dan disapukan secara spontan. Teknik ala prima iaitu menggunakan warna secara terus dari tiub dengan sapuan pisau pelet bagi mewujudkan kesan warna tebal dan gelap. Kita tengok yang seterusnya. Cuba kita kenal pelukis dan karya seni catatan tempatan. Ramai ya, tapi cikgu hanya sampaikan di sini 3 orang saja. Kita tengok yang pertama, iaitu Khalil Ibrahim. Khalil Ibrahim ni dalam karya dia, dia banyak menggunakan rupa wajah manusia. Itu figuratif. Cikgu suka tengok lukisan dia. Dilahirkan pada tahun 1934 di Kubang Kerian, Kelantan. Sering memaparkan aktiviti kehidupan masyarakat melalui catatan figuratif. Yang kedua, Sulaiman Esa. Sulaiman Esa ni, hasil catatan dia, dia lebih cenderung menampilkan tema kesenian Islam. Dalam lukisan dia, banyak menampilkan lukisan yang ada gambar-gambar masjid dan diselitkan dengan khat. Dan seterusnya kita tengok seorang lagi pelukis tempatan yang bernama Rohaizat Syari. Ini orang Kedah ya. Orang Kedah Digitera saja, dilahirkan pada tahun 1969, sering menyalahkan subjek alam pemandangan tempatan. Rohaizat Syari ni hasil seni dia, okey, dia banyak menggunakan objek basikal buruk dan juga orang panggil apa tu? Vespa. Jadi dalam hasil seni dia, dia banyak menggunakan latar alam dan dia letak basikal buruk dia. Cuba tengok sini, Rohaizat Syari ni. Di atas basikal buruk dia ada sentanan pisang dan di tepi pohon pisang. Manakala Sulaiman Esa, tengok di belakang dia
lukisannya lebih kepada Islamik, iaitu gambar Raja Masjid, dan Khalil Ibrahim lebih kepada rupa manusia. Jom kita melukis. Okey, akhir sekali kita cuba untuk mengaplikasikan apa yang telah kita pelajari tadi. Di sini cikgu akan sertakan satu video. Kita sama-sama lihat video yang telah cikgu sediakan, dan cikgu akan terangkan apa yang cikgu lakukan dalam video ini. Jom kita melukis. Bahan-bahan yang cikgu gunakan dalam video cikgu, dalam lukisan cikgu, iaitu berus. Cikgu gunakan cat minyak dan cikgu gunakan bahan tara dia ialah terpentin. Ingat ya, apabila kita guna cat minyak, kita tidak boleh menggunakan bahan tara air. Okey, kita tengok video ni. Baik, permulaan yang pertama, cikgu akan melukis garisan perspektif. Satu garisan tengah cikgu nak nampak kan? Itu dipanggil garisan perspektif. Cikgu bahagikan kepada dua, iaitu atas dan juga bawah, bahagian bawah. Bahagian atas dalam gambaran cikgu, kerana cikgu ini minat pokok hijau, sedap mata memandang, dan cikgu suka lukis gunung-gunung yang ada pepohon. Sebab daripada pepohon ini kita menggunakan berus yang sesuai, kita boleh melahirkan teknik pencahayaan, teknik ruang. Okey, itu nampak tak berus yang cikgu gunakan? Berus leper. Okey, bila kita guna berus leper, daun dia juga akan leper. Okey, pencahayaan maksud dia, kita tengok dalam lukisan kita, kita nak letak cahaya itu hadir daripada mana. Dalam lukisan cikgu, cikgu letak cahaya itu hadir di penjuru di tengah-tengah tu. Di antara gunung kanan dan gunung kiri. Apabila siap nanti, kamu akan nampak teknik cahaya cikgu. Okey, nak lukis pokok, cikgu guna berus yang berbeza. Ni berus yang berbentuk leper. Okay. Untuk menghasilkan awan ya, anak murid, kita mesti warnakan warna latar dahulu. Jangan warnakan warna awan dahulu. Susah. Okay. Cikgu lupa nak bagi tahu tadi. Bukit cikgu yang berwarna hijau tu, cikgu langsung tidak menggunakan warna hijau. Tapi cikgu menggunakan, yang pertama latar dia cikgu menggunakan warna Prussian blue. Warna Prussian blue. Untuk menghasilkan warna hijau, cikgu cuma hanya letakkan warna kuning sahaja. Langsung tidak menggunakan warna hijau. Di sini cikgu cuba gambarkan sungai ya. Sungai yang di tengahnya ada batu-batu. Ada pepohon kecil-kecil di tepi. Ada ranting-ranting yang patah. Okey, ini teknik lukis rumput. Kita gunakan berus yang tajam. Conteng-conteng je cikgu. Conteng-conteng je. Conteng-conteng je anak murid cikgu ya. Okey, untuk lukis bunga, cikgu tak buat kuntung-kuntung pun. Cikgu hanya gunakan media cotton bud. Cikgu ikat sebanyak 6 dan cikgu celup dalam warna. Pedap-pedap saja, terhasillah bunga. Okey, biasalah anak murid, komen kita akan lukis burung pulang petang. Itu ya video cikgu. Okey, ini hasil yang terakhir. Ini pun belum 100% siap, tapi bagi cikgu siap lah. Okey, cikgu kenalkan pelukis lukisan ni bernama Zaitun binti Rajab. Dia menggunakan nama tema Tun Teja dan dia namakan lukisan ini ialah Ku Cari Damai. Okey. Sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu semua dapat apa yang telah cikgu sampaikan pada kamu pada hari ini. Yang pertamanya, apa itu catan? Yang kedua, bahan atau media catan. Dan yang ketiga, teknik catan. Sekian, cikgu tamatkan pembelajaran pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye.